Baiklah, itulah dia landscape untuk PRN Johor 2022. Hampir 2.6 juta pengundi yang bakal memohon undi. Dan kalau kita lihat sedikit statistik ya Rina, 50% daripada pengundi adalah 18 hingga 40 tahun. Pertama kali saya sebut 18 kerana ini merupakan PRN yang pertama di mana pengundi-pengundi 18 tahun ke atas dibenarkan membuang undi. Dan 50% lagi adalah 41 hingga 90 tahun ke atas. Jadi inilah landscape yang kita lihat dari segi pengundi. Berapa banyak yang akan keluar mengundi dan apakah keputusannya, kita akan bersama dengan penganalisis politik kita. Hari ini sudah pun bersedia bersama kita Saudara Mujibur Abdul Muiz, penganalisis politik. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi, Waalaikumsalam. Selamat pagi, Alhamdulillah. Dengan pakai mask ni harap-harap masih dapat memberikan yang terbaik ya. InsyaAllah. Politik kita. Baik, kalau kita lihat sebenarnya daripada 239 calon untuk 56 kursi yang dipertandingkan di PRN Johor ini digambarkan sebagai satu pertembungan yang sengit. Mungkin ulasan Saudara Mujibur terlebih dahulu. Ya, saya setuju. Memang saya melihat ia sengit. Kerana ini saya rasa barangkali dijadikan semacam test the water sebelum menuju ke PRU 15. Apatah lagi di Johor ini kita menyaksikan semua segmen kelompok calon itu diperkenalkan dan juga parti-parti yang baru seperti Pejuang, Muda, Parti Bangsa Malaysia dan juga Warisan yang Go National di Semenanjung itu menjadikan Johor ini sebagai training ground mereka lah. Cuma dalam konteks semasa, saya masih lagi skeptik apakah kita akan melihat Johor ini mendapat sambutan seperti mana ketika PRU 18. Kerana kita faham sentimen semasa COVID-19 ya, dengan SPM, kemudian juga kita juga faham bahawa di sempadan Singapura tu pergerakan itu masih lagi tidak semudah seperti yang dijangkakan. Jadi perkara-perkara itu akan menjejaskan mungkin peratusan mengundi walaupun SPR menyasarkan 70% seperti mana di Sarawak dan juga di Melaka. Tetapi kita masih lagi menjangkakan mungkin kurang daripada 70%. Cuma sejauh mana Johor ini mungkin boleh mencatatkan lebih baik daripada Melaka ataupun sebaliknya itu kita akan lihat pada 12 Mei nantilah. Mac nantilah. Walaupun Suruhanjaya Pilihan Raya telah pun mensasarkan 70% peratusan pengundi, pendapat Tuan Mujibur sampai ataupun tidak? Sukarlah. Saya melihat faktor yang serupa di Melaka ya. Apabila COVID-19 itu menjadi concern yang paling tinggi di kalangan pengundi. Tambahan pula pada di Johor kali ini Omicron ini lebih super spreader berbanding dengan Delta. Jadi mungkin itu yang merisaukan pengundi, bukan saja pengundi dari luar tapi juga pengundi akar umbi. Dan yang paling penting mood semasa yang tidak melihat PRU ini sebagai sesuatu yang diperlukan. Yang melihat bahawa mengapa tidak perlu tunggu sehingga PRU ke-15 dilangsungkan sekaligus ya. Tapi itulah dalam persoalan politik ini ya, kita juga harus faham ada persoalan mandat dan kerajaan juga memerlukan kestabilan itu bagi memastikan pentadbiran day to day basis atau business as usual di Johor itu berjalan dengan baik. Jadi mungkin pertimbangan politik dan dalam masa-masa juga pertimbangan kesihatan dan keselamatan itu barangkali menjadi paradoks lah dalam konteks PRN Johor. Jadi itu adalah antara isu-isu yang dekat kepada hati rakyat dalam mereka membuang undi. Kalau daripada 239 calon yang bertanding, 202 adalah calon lelaki, 37 calon perempuan. Dan kita melihat BN dan juga PN meletakkan muka-muka baru. BN sendiri hampir 70% muka baru, 41 muka baru daripada PN sendiri. Bagaimana mungkin Saudara Mujibur boleh kongsikan dari segi adakah akan berlaku perubahan dalam rentak pengundian kali ini? Ini sudah disaksikan apabila kita melihat PRN Melaka, semua parti-parti dia respon kepada kehendak semasa. Apa yang dikatakan sebagai perubahan generasi dan juga sudah tentulah di Johor ini seperti mana yang Nas katakan tadi, ini pertama kali kita menyaksikan segmen pengundi berumur 18 tahun. 18, 20, 21 tu so kritikal. Ya, kerana pertambahan ini dan juga kita kata mereka ini muda, pembacaan belum meluas, pengalaman juga belum banyak. Jadi keperluan untuk melihat segmen ini mengundi dengan memperlihatkan parti-parti ini rapat dengan kelompok umur ini dan seterusnya memasang kalau di dalam konteks Barisan Nasional
ada calon MCA yang berumur 26 tahun kalau tak silap. Ya, Kelly Chai ya. Ya, jadi kalau kita tengok itu mungkin ini salah satu respon daripada ini. Kerana sepanjang pilihan raya, semua parti-parti sedar bahawa memang ada tuntutan segera yang harus dilakukan terhadap peremajaan ataupun kita kata transisi kepimpinan parti-parti politik daripada orang lama kepada orang baru, kerana apa yang kita saksikan politik Malaysia ni yang diwar-warkan pada 2018 adalah sebagai politik baru, tapi pemainnya adalah pemain lama yang sudah berpenggal-penggal. Ya, kalau kita ambil kepimpinan kanan parti-parti politik, mereka itu sudah ada sejak mereka yang berumur 18 ni belum lahir lagi. Ya, itu kalau boleh saya nak interrupt sikit sebab kita diskusi secara realistik lah. 18 hingga 20 tahun ni peratusannya hanya 6.6%. Adakah ia mampu memberi impak yang besar atau kita setakat cerita lebih saja setakat ni? Saya rasa dalam konteks pilihan raya kita tidak boleh menyasarkan kelompok-kelompok tertentu kerana kita faham dalam pilihan raya itu pelbagai saluran, ya, saluran veteran, saluran tengah, saluran muda, saluran baru, itu semua menyumbang kepada undi. Tetapi seperti mana yang kita katakan, walaupun mereka 6%, kita juga be realistik kerana taburan pengundi baru ini dia tidak melata di seluruh negeri. Kerana yang kita faham, oleh kerana mereka ini mungkin berada di IPT ataupun mungkin berada di institut sekolah dan sebagainya, mungkin mereka bertumpu di satu kawasan. Jadi mungkin pertambahan mereka ini mungkin lebih banyak di kawasan-kawasan bandar dan juga separa bandar. Tapi yang paling merisaukan adalah apakah mereka ini setelah mendapat kuasa mengundi benar-benar faham, kerana yang kita risaukan dan kita desak banyak kali dalam konteks politik ini, kita jangan sekadar memberi hak mereka untuk mengundi, tetapi kita juga harus menanamkan supaya mereka faham apa sebenarnya tujuan mengundi itu. Kerana kalau kita beri saja hak, kita seolah-olah memberikan mereka persepsi tentang mengundi ini adalah sebenarnya harga. Kalau harga ni anak muda mungkin tengok dari sudut kos melepas lah, apa tak undi, apa yang tak undi. Tapi dia tidak nampak di sebalik itu, iaitu nilai mengundi itu. Mengundi ini memperkasakan hak sivil mereka, itu adalah hak asasi mereka. Itulah cara mereka bersuara, itulah cara mereka untuk menghukum dan juga memberi apa saja respon kepada kerajaan supaya kerajaan ini respon balik kepada kehendak mereka. Ini yang saya rasa still go on lah, dan kita rasa ia perlu diperkasakan dengan lebih giat lagi menuju ke PRU 15. Saudara Mujibur mungkin boleh kongsikan kalau kita nak melihat daripada persaingan ini yang melibatkan bukan sahaja 3 penjuru, malah lebih kepada 7 penjuru pun ada. Ya, dan situasi ini mungkin kita nak melihat bagaimana sebenarnya kekuatan yang ada pada setiap parti ini untuk membawa calon-calon ini dekat di hati rakyat Johor sendiri dengan manifesto ataupun janji yang dibawa mereka. Ya, saya lebih suka melihat apa yang berlaku di Melaka dan cuba mengaplikasikannya di Johor, kerana apa yang saya perhatikan template-nya tak jauh beza. Ya, bagaimana di Melaka itu kerusi luar bandar, separa bandar dan juga bandar, itu menjadi satu analisis yang mudah untuk kita faham hayunan undi. Kalau kita faham di Johor itu sama juga lebih kurang, cuma kawasan campuran ataupun kawasan yang pengundi Melayu dia sekitar 50 ke 69% itu tinggi, ada 25 kerusi. Dan kalau kita perhatikan trend 2018, UMNO menang di kerusi-kerusi luar bandar. Ya, ada 15 kerusi, dia menang 14. PH menang 1 di Semerah. Semerah itu pun 98 undi. Jadi kita boleh kata ini kawasan safe. Begitu juga yang berlaku di Melaka, ada 13 kerusi luar bandar Melayu itu memang Barisan Nasional safe. Begitu juga 5 kerusi di bandar di Melaka, DAP sapu. Kalau kita tengok di Johor pun sama, ada lebih kurang 16 kerusi bandar, BN tak menang langsung, semua PH sapu. Jadi battleground dia tu hanya di kawasan campuran. Jadi kalau kita perasan, yang 3 penjuru, yang 4 penjuru tu di kawasan-kawasan selamat. Tapi kawasan campuran ni yang sampai 7 penjuru, 5 penjuru. Jadi mungkin kita nampak parti-parti politik melihat bahawa kawasan-kawasan ini barangkali ada peluang untuk menang. Kalau tidak menang pun sekurang-kurangnya memecahkan undi. Tetapi inilah, kalau dipecahkan undi, kita akan melihat parti mana yang ada solid ground ataupun kita kata ada akar umbi yang kukuh,
ya, dari sudut penyokong dia secara memang kita kata dia ini terikat secara parti, ya. Dia sudah biasa mengundi parti-parti tertentu. Dan ini cabaran parti-parti baru ni, Muda, Pejuang, Warisan, ya, Parti Bangsa Malaysia. Di sini dia punya cabaran sebenar. Jadi saya rasa kalau kita nak memahami apa yang berlaku di Johor tu, barangkali kaedah dan metodologi yang kita gunakan di Melaka itu boleh digunakan. Cuma mungkin cabaran di Melaka itu tidaklah sesukar di Johor, kerana di Melaka kita nampak hanya 3 parti saja yang bersaing. Tapi di Johor ini banyak. Banyak parti dan juga calon-calon bebas juga yang datang turun untuk bertanding. Pastinya akan menjadi satu pertandingan yang hangat menjelang 12 Mac nanti. Kepada penonton-penonton dari Johor tu, cepat-cepat ambil lift untuk anda pulang mengundi. Apapun, terima kasih saudara Mujibur Abdul Muiz, penganalisis politik bersama kita. Sebenarnya kupasan ni kalau boleh kita lanjutkan memang menarik dari segi kerusi panasnya calon muda, calon wanita, tetapi insya-Allah kalau boleh kita bawakan dalam perbincangan yang lain. Terima kasih sekali lagi.